Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana diberikan peluang pada malam ini untuk bertemu dengan pengundi-pengundi. Sebentar tadi saya berada di kampung Kemensah. Alhamdulillah sambutan cukup baik. Dan selepas ini saya terpaksa beredar ke AU2. Ada 3 program utama pada malam ini. Tujuan kita adalah untuk berkongsi pandangan, maklumat sebelum kita buat keputusan pada 12 Ogos. Saya telah menyatakan dalam banyak pertemuan bahawa pilihan raya kali ini bukanlah seperti pilihan raya biasa. Walaupun ini merupakan pilihan raya negeri, ada yang berpandangan ia tidak ada kaitan dengan Putrajaya. Tetapi kita telah menyatakan sebaliknya. Pilihan raya kali ini amat crucial, amat penting bagi rakyat Selangor dan rakyat Malaysia, kerana inilah peluang untuk kita membuat undi rakyat ataupun referendum kepada pihak Putrajaya supaya mereka lebih fokus untuk membantu rakyat di negara ini. Selangor merupakan negeri penting kerana kita merupakan penyumbang utama kepada ekonomi Malaysia. Kita menyumbang 25%. Apa maknanya? Setiap RM1 yang ada dalam poket rakyat Malaysia, sama ada di Pulau Pinang, di Pahang, Sabah dan Sarawak, 25 sen itu disumbang oleh rakyat Selangor. Maknanya peranan Selangor ini penting. Tetapi amat malang sekali hari ini kepimpinan yang ada di negeri Selangor, oleh kerana mereka bersekongkol dengan Putrajaya, menyebabkan apa yang berlaku seperti yang disebut Ustaz Hanis sebentar tadi, pelaburan semakin merosot. Ini bukan statistik yang saya bawa pada malam ini, tetapi statistik ini telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, di mana Jabatan Perangkaan Malaysia, MIDA, telah menyatakan bahawa 3 bulan pertama tahun 2023, jumlah pelaburan di negeri Selangor telah jatuh ke nombor 3. Ketika saya diberikan tugas sebagai Menteri Besar Selangor selama lebih 4 tahun, tidak pernah Selangor jatuh ke tangga 2 ataupun 3, jauh sekali 4 dan 5 dan ke bawah. Sebab saya sedar dan insaf yang saya sebut di awal tadi, Selangor ini penting. Maka bila Selangor itu penting, kepimpinan itu penting. Kita tidak mahu kepimpinan yang flip-flop. Kita tidak mahu kepimpinan yang berbohong sepanjang masa. Kita tidak mahu kepimpinan yang tidak jujur. Inilah yang sedang disaksikan oleh rakyat Malaysia pada hari ini. Bukan saya nak serang mana-mana individu, tetapi bila ditanya oleh wartawan, malam ini ramai wartawan ikut kita, apakah benar sekarang ini berlaku gelombang hijau? Dan gelombang hijau ini sedang datang daripada Kelantan, Terengganu dan sekarang sudah melanda ke negeri Selangor. Saya kata tidak. Sebab ini adalah propaganda DAP, propaganda Lim Kit Siang, supaya orang-orang Cina dan orang India takut kepada Perikatan Nasional. Itu sahaja. Sebenarnya bukan gelombang hijau yang berlaku, adalah gelombang ketidakpuasan rakyat terhadap Putrajaya. Pelbagai kenyataan yang dibuat sebelum ini, yang berjanji siang dan malam tapi tidak ditunaikan. Kita pernah dengar kenyataan daripada mereka sebelum ini. Dalam pilihan raya umum, dia datang ke Gombak, dia datang ke AU2, datang ke Ulu Kelang. Hari ini saya menjadi Perdana Menteri, esok minyak turun. Pernah dengar tu tidak?
Dah turun ke? Saya nak tanya orang AU3, dah turun minyak belum? Hujan turun. Kita nak harga minyak turun. Yang janji ni bukan saya, bukan Perikatan Nasional. Yang janji ni adalah Perdana Menteri yang ada hari ini. Jadi siapa yang khianat kepada rakyat? Saya nak tanya. Sebab setiap kali datang ke Gombak, kita kena khumban pengkhianat. Dia nak serang saya. Saya bukan pengkhianat. Saya tidak pernah berjanji kepada rakyat. Kalau saya berjanji, saya tunaikan. Dia janji hari ini jadi Perdana Menteri, esok minyak turun. 8 bulan dah jadi Perdana Menteri, minyak tak turun. Maka setelah kita menang Selangor, kita turunkan dia daripada Putrajaya. Dia tentang perasuah, saya akan tentang perompak. Kita lawan kleptokrat. Dia cipta lagu baru, hoi hoi ya hoi. Semalam makan diri sendiri. Patah balik. Jangan. Sekarang ni orang yang dia nyanyikan dan dendangkan lagu itu, bukannya dia lawan, dia kawan. Bukannya dia kawan, dia dakap, dia peluk, dia lantik sebagai orang nombor 2. Mana maruah kita sebagai rakyat Malaysia? Seorang yang berdepan dengan 47 pertuduhan rasuah. Bukan 1, bukan 2, 47 pertuduhan rasuah. Boleh jadi orang nombor 2 kepada orang yang hari-hari sebut ini sakau, sana sakau. Saya tidak sakau, tapi yang duduk sebelah kanan saya bapa sakau. Orang AU3 takkan tak faham lagi. Kita nak ke pemimpin yang tidak jujur ini? Tak boleh. Kemudian dia sebut dalam manifesto parti dia sendiri, di mana Perikatan Nasional dia tentang. Kononnya kita tak ada pengalaman, kita tak tahu itu dan ini. Mereka lebih hebat. Dia janji kepada rakyat bahawa manifesto Pakatan Harapan, Perdana Menteri tak boleh pegang jawatan Menteri Keuangan. Betul? Itu janji dia. Sebab dia kata kuasa Perdana Menteri dan Menteri Keuangan itu terlalu besar, maka tidak boleh berpusat kepada hanya satu orang. Sekarang nama Perdana Menteri siapa? Siapa? Anwar Ibrahim. Menteri Keuangan siapa? Orang yang sama ke? Lain. Cakap dalam gelap beranilah. Seundi silap lagi. Ini masalahnya. Sebab itu saya beritahu, negara perlukan pemimpin yang jujur. Negara perlukan pemimpin yang ikhlas. Negara perlukan pemimpin yang bertanggungjawab, apatah lagi dalam keadaan yang sukar seperti ini. Sebab itu sekarang pelabur-pelabur asing lari daripada Malaysia. Sebab dia dengar Anwar sebut dalam parlimen, dia sanggup ambil pendekatan flip-flop. Flip-flop ini maknanya hari ini lain, besok lain. Bagaimana mungkin mereka nak melabur di Malaysia? Dia datang bukan dengan RM1, bukan dengan RM1,000, bukan dengan RM1 juta. Bila saya bawa AWS, antara pelabur terbesar di dunia, Amazon Web Services, saya bawa ke Malaysia tahun lepas, jumlah pelaburan dia masuk RM25 bilion. Ketika pandemik, sempadan negara tutup, seluruh dunia tutup, tetapi saya dan Perikatan Nasional dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan tekun, dengan gigih, dengan ikhlas bekerja kuat untuk tarik pelaburan. Kita berjaya mencatatkan pelaburan yang tertinggi di Malaysia, lebih RM300 bilion ketika pandemik. Itu kejayaan Perikatan Nasional. Tapi hari ini tuan-tuan, pelabur lari.
Saya sebut tadi, Amazon bawa 25 bilion ringgit. Tapi kalau dia tengok perangai Perdana Menteri begini, hari ini bawa dasar lain, besok bawa dasar lain, mesti dia akan lari. Tidak ada jaminan bahawa pelaburan ini dapat dilindungi oleh kerajaan yang sedia ada. Ini berlaku. Apa kesannya apabila pelabur keluar daripada Malaysia? Anak-anak muda akan hilang pekerjaan. Mudah saja. Takkan saya nak benarkan AU3 anak-anak muda pada malam ini bekerja sebagai buruh kasar. Malaysia bergantung kepada buruh kasar terlalu lama dan terlalu ramai. Orang Bangladesh ramai, orang Indonesia ramai, orang Sri Lanka ramai, orang Nepal ramai. Bukanlah kita nak meremehkan mereka, tetapi itu dasar kerajaan membawa masuk orang luar. Mengapa? Apakah anak AU3 tidak ada kemampuan? Apakah anak Ulu Kelang, anak Selangor tidak ada keupayaan? Apakah anak Malaysia tidak ada bakat? Mereka ada bakat, tapi kerajaan tidak beri peluang kepada mereka. Dan ini janji saya daripada Perikatan Nasional. Insya Allah diizinkan Tuhan, kita menang di negeri Selangor. Saya pastikan pelabur-pelabur ini kekal di Selangor, supaya cipta pekerjaan yang berkualiti bagi anak-anak muda di Ulu Kelang, di Selangor dan di seluruh negara. Saya bukan nak janji macam orang itu, cuma saya dah buat. Saya bagi contoh. Sanusi, Menteri Besar Kedah. Kenal? Kenal. Semua kenal. Memang popular. Sanusi, tuan-tuan, dia Menteri Besar Kedah. Kedah ini, kita tahu dia negeri pertanian bertahun-tahun. Betul? Betul. Tetapi pada tahun 2021, Sanusi Menteri Besar, saya Menteri Kanan MITI. MITI peranannya bawa pelabur masuk ke dalam negara. Kami ada hubungan yang rapat, kerjasama di antara Kedah dengan persekutuan. Saya dan Sanusi berjaya bawa pelaburan yang berkualiti ke negeri Kedah, 68 bilion ringgit yang tertinggi. Selangor yang diperintah oleh PKR, yang didalangi oleh DAP, yang dibantu oleh Pesakau, tahun ini saya sebut tadi, Jabatan Perangkaan sebut nombor 1 wilayah persekutuan 22 bilion, nombor 2 Johor 11 bilion, Selangor jatuh nombor 3 7 bilion sahaja. Ish. Kalau 3 bulan 7 bilion, setahun ada 12 bulan, kali 4 maknanya 28 bilion. Betul? Maknanya pada tahun ini jangkaan kita paling tinggi pun 30 bilion. Sedangkan Sanusi yang kamu hina, yang kamu fitnah, yang kamu aibkan, Sanusi berjaya bawa 68 bilion ringgit. Siapa hebat? Sanusi. Ya. Angkat tangan. Sanusi angkat tangan pun marah. Sanusi bawa pelaburan tinggi pun marah. Saya simpati dengan Sanusi, tapi dia buat kerja untuk rakyat. Apa kesannya kepada Kedah semenjak tahun 2021? Kalau dulu anak-anak Kedah terpaksa pergi ke Pulau Pinang nak dapat pekerjaan. Betul? Betul. Tinggalkan keluarga, tinggalkan ibu bapa, datang Pulau Pinang nak sewa rumah, kosar hidup mahal. Ada anak Kedah terpaksa datang ke Kuala Lumpur cari pekerjaan. Sekarang anak Kedah duduk di Kedah, jaga ibu bapa, dekat dengan keluarga, tak payah keluar pada Kedah, tapi gaji mereka cukup lumayan kerana pelabur-pelabur yang besar dan gergasi datang ke negeri Kedah. Ini yang saya nak buat di Selangor. Anak Selangor tak payah pergi ke Johor. Anak AU3, anak Ulu Kelang tak payah pergi Pulau Pinang. Duduk di Selangor. Saya bawa pelaburan yang besar ke Selangor, supaya anak-anak kita dapat pekerjaan yang berkualiti, berpendapatan tinggi dan berteknologi. Ini harapan saya.
dan kita boleh kurangkan kebergantungan terhadap tenaga pekerja asing. Itu agenda saya yang pertama. Kita juga telah mencipta kejayaan sebelum ini. Saya bukan orang asing di Ulu Kelang. Ini musuh-musuh saya kata, ini Azmin lari. Dia lari ke Ulu Kelang. Ulu Kelang kampung aku, lagi apa? Betul. Betul tak? Betul. Kenal tak saya di Ulu Kelang ni? Kenal. Ini ibu dan ayah saya. Ayah saya ni dulu tentera British Army, berkhidmat di Singapura. Sebab itu saya lahir di Singapura. Tetapi ketika itu Singapura dan Malaysia bersama. Bila Singapura dengan Malaysia berpisah, maka ayah saya pulang balik ke tanah air Malaysia, berkhidmat di Kementerian Pertahanan. Dia buka tanah kerajaan di Kampung Kelanggit tahun 1968. Umur saya 4 tahun. Minggu depan umur saya 59 tahun. Walaupun nampak macam 29. Tak setuju? Cucu dah 5, tetapi nampak atuk muda. Alhamdulillah. Atuk muda tak apa, nenek yang bahaya. Apa dia kacau saya lupa apa saya kata. Rumah ayah saya tu nombor 1E, sebab itulah rumah yang pertama dibuka di Kampung Kelanggit, Jalan Seladang itu. Nombor 1E. Mana pula saya lari? Saya menang di Ulu Kelang semenjak tahun 1999. Betul? Betul. Saya seorang-seorang je menang di Negeri Selangor. 99 saya sudah diberikan mandat oleh rakyat Ulu Kelang. Bukan saya lari. Inilah asas politik saya bermula di sini. Kampung saya di sini, keluarga saya di sini. Yang lari orang lain. Pernah dengar orang lari? Daripada Permantang Pau dia lari ke Port Dickson. Tahu? Siapa lari? Manon. Saya malas nak sebut nama dia. Pergi Port Dickson, lari pula ke Tambun. Itulah lari. Ini bukan lari. Tak cukup itu marah saya pengkhianat. Saya tak khianat. Saya tidak khianat. Oh, langkah syaratan kamu bergaduh dengan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir letak jawatan, nak salah saya buat apa? Bila Dr. Mahathir letak jawatan, maka istana perlu melantik seseorang yang mendapat majoriti di kalangan ahli-ahli parlimen. Itu perlembagaan. Maka bila diundi, Tan Sri Muhyiddin yang menang. Dialah jadi Perdana Menteri, bukan saya. Marah saya tak habis-habis. Mai sini. Jadi orang Ulu Kelang jangan terperangkap. Saya nak sebut di sini, kita perlu seorang pemimpin yang berani melakukan tindakan yang dapat mengangkat martabat rakyat dan umat di kawasan kita. Betul lah di sini DAP tak bertanding. Hari itu amanah last minute tukar PKR. Ada masalah lah tu. Saya tak nak campur itu masalah mereka. Tetapi pokoknya, siapa di belakang mereka? PKR bertanding, belakang PKR kita tahu siapa. Amanah bertanding, belakang amanah kita tahu siapa. Siapa? Tahu pun. Jangan pangkah silap lagi. Tetapi saya nak berikrar pada malam ini, yang akan dan terbukti akan melindungi dan menjamin masa depan orang Melayu dan umat Islam adalah Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab itu kita menang besar dalam PRU yang ke-15. Kita berdapat 55% sokongan orang Melayu. Sedangkan Perdana Menteri yang ada sekarang ini hanya 11%. 11%. Maka sekarang orang-orang UMNO pun termasuk di flat AU3 ni. Saya tahu ramai orang UMNO. Dalam gelap tu pun ada, saya ingat. Jangan marah mereka. Sebab mereka sekian lama berjuang untuk agama, bangsa dan tanah air.
Banyak jasa pemimpin-pemimpin UMNO dulu. Sama ada almarhum Tun Abdul Razak, almarhum Tengku Abdul Rahman, almarhum Tun Husin On. Tetapi hari ini pemimpin UMNO sudah rosak, sudah jauh menyimpang. Sebab itu orang UMNO sekarang mencari tempat berteduh. Nak pergi mana? Apatah lagi disuruh pula orang UMNO memangkah di AP. Ahmad Mazlan kata kena pangkah di AP. Jangan tanya saya nak tanya orang UMNO, nak pangkah ke di AP? Tak jawab lah, tak ada orang UMNO. Mana mungkin. Jadi saya nak menyeru kepada ahli-ahli UMNO, jangan bimbang. Saya tahu orang UMNO, saya dari orang ramai. Setiap malam, setiap hari pimpinan di Gombak bertemu dengan saya, marah dengan presiden mereka kerana presiden dia mengikut kata-kata cikgu dia. Marah dengan DAP. Saya kata marah saja tak cukup. Kamu marah, terjemahkan dalam bentuk undi. Undi Perikatan Nasional. Kami akan bela dan jaga masa depan mereka dan keluarga mereka, insya-Allah. Sebab itu saya nak kembalikan zaman kegemilangan Selangor. Sebab saya ada pengalaman. Bukannya saya dikutip tepi jalan. Saya telah diberikan mandat dan tugas yang amat berat sebagai Menteri Besar Negeri Selangor. Saya telah kali pertama dalam sejarah Selangor, saya memperkenalkan belanjawan negeri Selangor sebanyak 3.4 bilion ringgit. Saya ada reserve simpanan kerajaan negeri hampir 4 bilion ringgit. Saya gunakan 3.4 bilion untuk belanja kepada rakyat negeri Selangor. Amiruddin hari ini mendabik dada, oh reserve dia pembesar. Betul, saya tidak mahu bergaduh dengan beliau. Kamu punya reserve besar, tapi kamu tak belanja untuk rakyat. Reserve saya kekal besar, tapi rakyat dapat banyak manfaat daripada kepimpinan saya pada ketika itu. Betul? Saya bukan nak sombong dan mendabik dada. AU3, tuan-tuan tahu dapat air percuma atau tidak? Tak dapat? Dah dulu, sekarang memang tak dapat lah. Dapat kan? Buka saja paip, saya bayar. Mandi 10 kali satu hari, saya bayar. Sekarang oh, sampai tak mandi orang sekarang. Kononnya nak tolong hanya B40, yang lain kena bayar. B40 dah tak ada dah. Sekarang ni dah B60. Orang miskin dah ramai, tapi mereka tercicir. Saya bagi skim khairat kematian 2,500. Dapat tak? Macam mana dapat? Tak meninggal lagi. Arwah bapak, Arwah bapak, arwah cakap betul-betul. Saya pun terkejut macam mana dapat hidup lagi. Yalah, alhamdulillah kita sihat. Tapi dulu kalau ada ahli keluarga kita bagi yang meninggal, kita bagi pada waris 2,500. Kita rasa simpati, kita rasa kasih, kita nak bantu mereka. Orang Melayu dapat, orang Cina dapat, orang India pun dapat. Sekarang dapat tak dapat? Tak dapat. Zaman kami dulu hidup senang, mati senang. Zaman sekarang hidup dah susah, mati lagi susah. Tak boleh. Jadi saya nak berjanji. Ini berjanji. Hari ini kita menang. Minyak tak turun itu orang tu. InsyaAllah kita teruskan skim khairat kematian untuk rakyat negeri Selangor. Dah buat. Saya dah buat. Kemudian cukai pintu, rumah-rumah kos rendah seluruh negeri Selangor, termasuk Ulu Kelang, Gombak, kampung-kampung tradisi Melayu, semua saya hapuskan cukai pintu. Betul? Nak tak? Sekarang tak dapat. Nak lagi? Hari ini kita menang.
InsyaAllah saya akan hapuskan cukai pintu di sini. Saya juga hapuskan fee lesen perniagaan. Betul? Jauhnya kata betul, mai rupanya. Tak apa, UMNO sahabat kita, jangan marah. Orang Melayu yang berniaga tepi jalan, nasi lemak, apa lagi? Cupcake, goreng pisang, kena marah dengan PBT, kena bayar lesen fee perniagaan. Saya tak sampai hati, saya hapuskan. Tolonglah mereka. Tambah sekarang, bantulah mereka. Saya pergi bukan setakat hapuskan fee lesen perniagaan, saya bantu dari segi modal perniagaan, skim hijrah. Ingat atau tidak? Mana mungkin mereka boleh dapat modal perniagaan daripada bank? Mereka orang susah, nak pergi bank, bank tak bagi pinjaman. Nak kembangkan perniagaan tak boleh, nak beli peralatan baru tak boleh. Saya bagi 10,000 hingga 50,000 sebagai modal perniagaan. Ambil daripada kerajaan, besarkan perniagaan, tingkatkan pendapatan, bayar minima 0 interest kepada kerajaan negeri. 0 interest. Bila saya bagi hijrah pada orang peniaga wanita, bagus, dia bayar penuh. Bagi lelaki ni lihat, bayar tapi dia slow sikit. Kita bagi KIS, Kasih Ibu Smart Selangor. Sebab bagi saya wanita ini pengurus keuangan yang terbaik. Lelaki ni kurang sikit, dia tak faham kos sara hidup, dia tak faham harga ayam, harga ikan, harga sayur. Dia tahu makan saja. Yang pergi pasar isteri, kaum ibu, wanita. Maka saya bagi kepada wanita, ketua isi rumah wanita, RM200 sebulan. Setahun 2,400. Dia boleh masuk kedai runcit, dia boleh masuk supermarket, dia boleh beli apa pun, bawang, ikan, sayur, beras, tepung, baju sekolah anak. Dalam syarat yang saya keluar, jangan beli rokok suami je. Itu tak boleh. Lain boleh. Dia tak bayar-bayar, dia beli, dia tunjuk kad, kerajaan negeri tolong bayar. Nak lagi tak? Hari ini kita menang. KIS fasa kedua akan dilaksanakan oleh kerajaan. Saya boleh bagi senario yang panjang. Ini hanya program-program kebajikan sosial. Tetapi saya bagi ni, nak bagi air percuma, tuan-tuan dapat 20 meter padu. Tetapi bagi saya, untuk beri air percuma kepada setiap pintu, hampir 6 juta rakyat Selangor, saya belanja 184 juta ringgit setahun. Reserve masih besar. Tak cukup itu, saya buat loji rawatan air. Ketika itu banyak air terputus. Saya buat loji rawatan Labuhan Dagang, loji rawatan Semenyih 2. Dua loji rawatan ini memberikan kesan implikasi kewangan 800 juta. Federal pusat tak bantu saya. Saya dibuli ketika itu. Saya guna kedudukan keuangan negeri 800 juta. Siapkan 2 loji rawatan yang akhirnya dapat membekalkan 400 juta liter air terawat, air bersih sehari. Itu kepimpinan yang ada ketika itu, iaitu saya dan juga PAS dalam kerajaan negeri Selangor. Kita boleh buat. Saya tukar paip-paip lama seluruh negeri Selangor. Banyak paip yang sudah rosak, yang pecah. Sebab itu banyak bocor. Kita tukar 400 juta ringgit. Maknanya saya belanja 2 projek ini saja 1.2 bilion ringgit. Tapi reserve saya masih tinggi 4 bilion ringgit. Amiruddin dia dakwa dirinya banyak reserve, tapi tak bantu rakyat. Apa makna reserve yang besar? Apakah peranan kerajaan untuk kutip kadar faedah daripada bank dan tidak membantu rakyat? Ini bukan dasar Perikatan Nasional. Dasar kita adalah dasar peduli dan prihatin rakyat. Dan kita akan teruskan
sekiranya kita membentuk kerajaan negeri Selangor pada 13 Ogos ini. Boleh atau tidak? Boleh. Tuan-tuan, saya ada satu lagi. Saya terpaksa pergi ke EU2. Cuma saya nak merayu lah. Akhirnya, yang penting kita kena keluar beramai-ramai. Saya nak tekankan sekali lagi, ini bukan pilihan raya biasa. Ini pilihan raya yang luar biasa. Kalau kita gagal, kita akan sengsara selama 5 tahun. 6, 7, 8 bulan ini pun kita sudah cukup sengsara. Tak payah kita tanyalah masalah agama kita, masalah bangsa kita, ekonomi kita, semuanya menyebabkan rakyat hari ini, khususnya orang Melayu, merasakan amat gusar tentang masa depan kita. Kuasa ada di tangan kita. Nak marah, nak beremosi buat apa? Tak perlu. Bantu kami mulai malam ini sampailah ke 12 Ogos. Boleh atau tidak? Boleh. Balik, tanya ahli keluarga di rumah. Yakinkan jiran kita di sebelah. Yakinkan rakan-rakan kita di pejabat. Bantu Perikatan Nasional kali ini. Yang kedua, 12 Ogos saya mahu peratusan keluar mengundi mencecah 95%. Di Selangor kita ada 39 don majoriti Melayu daripada 56. Jumlah keseluruhan 56. Kalau orang Melayu keluar 95%, kita akan sapu bersih dan bentuk kerajaan baru di negeri Selangor ini, InsyaAllah. Sebab itu, jangan ulang kesilapan kita di masa lalu. Kita kadang-kadang kata, tak apalah, duduk rumah lah, siapa menang pun sama je. Mana ada sama? Saya tak menari melompat-lompat itu. Yang Ustaz kata tadi, kita buat kerja, kita bantu rakyat. Jadi kena pastikan kita kena keluar. Apa yang berlaku sebelum ini, kita di kalangan orang Melayu hanya lebih kurang 70-75%. Di sebelah sana mencecah sampai 90%. Sebab itu, walaupun mereka minoriti, tetapi peratusannya tinggi menyebabkan mereka menang. Kita majoriti, peratusan keluar mengundi rendah, maka kita tewas. Jangan ulang, kerana kesengsaraan itu akan berpanjangan. Enough is enough. Cukuplah. Kuasa ada di tangan kita. Selamatkan negeri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan umat, dan angkat martabat dan sejahterakan negeri Selangor ini. Boleh? Boleh.